Adakah ini makna pejuang sebenar? Atau apakah ini bermakna game politik Sabah akan berubah secara total? Warisan kini melarang bekas pelompat parti menjadi calon. Ini bukan sekadar tepuk tangan retorik, ada denda Rm 10 juta di tengah peraturan akuan bersumpah. Tonton sampai habis, ini kontroversi besar bakal meletup. Parti Warisan telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan memberi peluang kepada mana-mana bekas ahli yang pernah melompat parti untuk menjadi calon dalam pilihan raya negeri ke-17 yang bakal datang. Presidennya, Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal, menyatakan bahwa keputusan itu diambil bagi menamatkan budaya politik tidak berprinsip yang dianggap sebagai pengkhianatan terhadap mandat rakyat. Beliau menegaskan bahwa meskipun Warisan tetap membuka pintu kepada penyertaan ahli baru, termasuklah mereka yang sebelum ini bernaung di parti lain, tetapi mereka hanya diterima sebagai ahli biasa dan tidak boleh bertanding sebagai calon PRN. Kadangkala ada yang mahu kembali menyertai parti kerana ingin menjadi calon. Jika begitu, tidak boleh. Keutamaan kita adalah kestabilan politik dan mengembalikan mandat rakyat, kata Muhammad Syafiee dalam sidang media selepas melancarkan slogan kempen Warisan Selamatkan Sabah di Kota Kinabalu hari ini. Slogan itu menggambarkan semangat perpaduan rakyat Sabah dan komitmen Warisan untuk menawan semula pentadbiran negeri serta memperkukuh kesatuan dalaman parti. Dalam majlis sama, Muhammad Syafiee turut menerima kemasukan lebih 1.600 ahli baru daripada Gabungan Rakyat Sabah JRS, Parti Keadilan Rakyat PKR, dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu ke dalam Warisan. Namun, kemasukan tersebut datang dengan syarat bahwa mereka tidak serta-merta boleh mencari calon dalam PRN akan datang. Muhammad Syafiee turut mendedahkan bahwa Warisan sedang merangka peraturan dalaman khusus untuk membendung budaya lompat parti. Salah satu langkah yang bakal diperkenalkan adalah mewajibkan semua calon menandatangani surat akuan bersumpah SD. Lebih radikal lagi, mana-mana wakil rakyat Warisan yang keluar daripada parti selepas menangi pilihan raya akan digugurkan keahlian parti, diwajibkan mengosongkan kerusi, dan dikenakan denda sebesar Rm 10 juta. Selain itu, Warisan turut merancang agar keanggotaan lama yang melompat tidak diterima sebagai calon walaupun mereka dibenarkan menjadi ahli biasa semula. Keputusan ini katanya bertujuan memelihara kestabilan politik dan menjaga kepercayaan rakyat. Dalam konteks politik Sabah, pengumuman ini mencetuskan spekulasi bahwa Warisan mahu mengukuhkan barisan calon yang bersih moral politik dan menolak unsur oportunisme. Apatah lagi persekitaran politik Sabah yang sangat dinamik. Dewan Undangan Negeri Sabah akan terbubar secara otomatis pada penghujung September 2025 dan ini membuka jalan kepada PRN Sabah. Dikatakan juga bahwa JRS berpotensi menawan kubu Warisan terutama di kawasan pantai timur Sabah. Walau bagaimanapun, pengumuman ini datang ketika Muhammad Syafiee Apdal sedang berdepan isu lain. Beliau telah menerima surat tunjuk sebab daripada pihak peguam negara berhubung kenyataannya dalam kes kematian Zahra Khairina Mahathir yang didakwa menghina agama. Dalam kenyataan sebelum ini, Syafiee antara lain menyifatkan kematian Zahra Khairina sebagai pembunuhan dan mempersoalkan proses siasatan polis dan pakar patologi forensik sehingga menyebabkan Mahkamah Krona mengeluarkan notis tunjuk sebab.
Langkah warisan menghadkan peluang kepada bekas pelompat parti menjadi calon sememangnya berani dan berpotensi menggugat status quo. Tetapi ini juga menimbulkan beberapa persoalan dan kritikan yang wajar dikupas secara terbuka. Apakah wajar dan sah secara undang-undang untuk mengenakan denda Rp10 juta ke atas wakil rakyat yang melompat? Undang-undang anti lompat parti di Malaysia telah lama diperdebatkan. Langkah seperti keengganan menerima bekas pelompat sebagai calon mungkin diuji dari segi perlembagaan parti dan hak individu. Akuan bersumpah SD sebagai syarat calon bakal jadi satu langkah positif atau alat kawalan partisan. Ada kemungkinan ia digunakan untuk menyenerai hitam calon yang tidak diingini atau memegang kedudukan yang bertentangan dengan kepimpinan. Bagaimana warisan akan membezakan antara pelompat oportunis dan mereka yang benar-benar ingin menyumbang selepas keluar parti atas dasar prinsip? Tidak semua keluar parti disebabkan keinginan kuasa. Ada yang keluar karena kebuntuan dalaman, perbezaan dasar, ataupun integriti. Apakah implikasi terhadap demokrasi dan kebebasan bertanding? Sekiranya parti besar mengambil pendekatan terlalu tegas terhadap pelompat, ia mungkin menutup ruang calon berbakat yang pernah beralih parti atas alasan berbeza. Adakah langkah ini strategi politik untuk menutup kelemahan internal? Denda 10 juta dan larangan calon mungkin juga dilihat sebagai cara mengawal elit parti dan menyekat saingan dalam warisan sendiri. Isu kredibiliti pimpinan warisan terutama apabila presiden diuji dengan isu undang-undang lain. Apabila Safi Abdal sendiri berada di ambang menerima surat tunjuk sebab dalam kes Zara Karina, kritikan bahwa pendirian moralnya mungkin dipertikai tidak boleh dielakkan. Strategi realistik atau retorik pilihan raya. Adakah semua ini cuma manifesto politik yang digembar-gemburkan menjelang pilihan raya? Atau benar-benar akan diterjemahkan ke dalam tindakan disiplin dan undang-undang parti? Kesan budaya politik Sabah. Jika warisan berjaya melaksanakan dasar ini, adakah negeri lain akan mencontohi pendekatan tegas terhadap lompat parti? Atau akan wujud dua sistem, parti yang keras kawalan dan parti yang longgar? Adakah langkah warisan ini satu tindakan berani demi memperkukuh integriti politik? Atau ia akan menjadi alat kawalan elit yang mengekang saingan dalaman dan kebebasan? Langkah warisan ini mungkin mengubah landscape politik Sabah. Tetapi adakah perubahan itu benar-benar ke arah integriti atau pengukuhan kuasa pribadi? Jika Anda rasa artikel ini membuka mata atau mencetus persoalan, share video ini, komen pendapat Anda, dan kita sama-sama pantau perkembangan berikutnya.